Ini bab elok berkorban dan menyembelih binatang korban itu mubasyaratan, dengan sendirilah, bila taukil, tanpa mewakilkan kepada orang lain. Dan ini bab mengucapkan bismillah dan takbir, yakni pada ketika menyembelih binatang kurban itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW telah berkorban dengan 2 ekor kibash amlahain, dengan 2 ekor kibash amlahain yang putih kedua-duanya, warna kedua-duanya itu. Aqranain yang sempurna tanduk kedua-duanya. Baginda menyembelih kedua-duanya dengan tangannya sendiri sambil mengucapkan bismillah dan bertakbir. Nabi SAW meletakkan kakinya di atas sifahihima, di atas ni papan tengkuk, di atas tepi tengkuk, ataupun leher kambing tadi, kibas tadi. Dia letak kaki dia atas tu, dia tekan situ, atas papan tengkuk. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah SAW telah berkorban 2 ekor kibas amlahain. Amlahain itu salah satunya makna seperti tadilah, maknanya yang putih sangat, ataupun dengan makna yang elok sangat warnanya. Itu maksudnya, cantik sangat warnanya. Aqranain, dan bertanduk kedua-duanya. Qala, perawi berkata, yakni Anas, saya melihat Nabi SAW menyembelih kedua-duanya dengan tangannya sendiri, dan saya melihat beliau meletakkan kakinya di atas batang leher, di atas leher, tepi ni, sambil mengucapkan bismillah wallahu akbar, sambil sama, yakni membaca bismillah wa kabbara dan bertakbir. Yang ni dia campur, bukan bismillah tu penuh tak, bismillahirrahmanirrahim tak, bismillah wallahu akbar. Riwayat satu lagi seperti itu juga, cuma perawi tanya, adakah engkau mendengar hadis ini daripada Anas? Jadi Syu'bah tanya Qatadah, adakah engkau mendengar hadis ini daripada Anas? Qatadah menjawab, ya. Dengan sanadnya seperti itu juga daripada Anas, daripada Nabi SAW bimithlihi, serupa dengan hadis sebelum ni juga, cuma dalam riwayat ini dia, yani perawi menyebutkan wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Itu makna sama wa kabbara tadi, iaitu dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW memerintahkan ataupun menyuruh seseorang membawa kambing biri-biri ataupun kibas, sini kibas lah, yang bertanduk, yata'u fi sawad, bawa, ataupun Nabi SAW suruh sembelih korban hak ni, maksud hak lagu ni, kabshin aqran, kibas yang bertanduk, yata'u fi sawad, mana dia duduk di atas warna hitam, yang ada di kakinya lingkaran warna hitam ada di kakinya. Bila dia duduk atas kaki, itulah warna dia tu, warna bulu dia tu hitam kaki. Wa yabruku fi sawad, dan kalau dia duduk sebelah depan pun, maknanya kaki hak depan tu pun gitu juga, hitam juga. Tak kira lah warna macam mana, asalkan hitam kaki, sama ada jalur ke ataupun lagu mana, tak kira. Wa yanzuru fi sawad, dan dia melihat dalam hitam. Hitam tu maksudnya sekeliling mata dia tu warna hitam. Itu maksud yanzuru fi sawad. Fa utiya bihi, lalu dibawakan kepada Nabi SAW untuk beliau berkorban dengannya. Aisyah pun kata, dia pun kata kepada Aisyah, wahai Aisyah,
bawa mari pisau tu. Kemudian dia kata, asah dulu, asahlah, tajamkan dengan batu. Aisyah pun buatlah, turutlah separuh Nabi royak tu. Lepas tu Nabi SAW pun ambil pisau. Wa akhadhal kabsh, dia pun ambil kibas itu. Fa adja'ahu, dia pun merebahkannya, kemudian menyembelihnya. Thumma qala, kemudian dia kata, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian Nabi SAW mengorbankannya. Ini bab keharusan menyembelih dengan segala benda yang boleh mengalirkan darah, kecuali gigi dan kuku dan segala tulang, segala macam tulang. Itu tadi. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, besok kita akan menemui musuh, bersama kita tidak ada pisau ni. Nabi SAW kata, segerakan dan tunjukkan kepadaku ma anharad dam, apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, yang ketika disembelih binatang itu, fakul, makanlah, boleh makan. Tidak boleh gigi dan kuku. Biar saya ceritakan kepadamu kenapa tidak boleh itu. Gigi itu ialah kerana ia tulang, dan kuku itu kerana ia adalah pisau orang Habsyah. Qala, perawi berkata, kemudian kami mendapat nahba ibil wa ghanamin, kami mendapat daripada harta rampasan perang itu unta dan kambing. Tiba-tiba ada seekor unta daripadanya terlepas dan lari dengan lajunya lah. Faramahu rajulun bisahmin, maka ada seseorang memanahnya, lalu menahannya lah, merebahkannya. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya unta ini awabid, kadang-kadang menjadi liar, seperti binatang-binatang liar juga. Apabila kamu tidak dapat menguasainya dengan cara biasa, kamu lakukanlah seperti ini, kamu lakukanlah terhadapnya seperti ini. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya, kami pernah bersama dengan Rasulullah SAW di Dzul Hulaifah, iaitu di bumi Tihamah. Kami mendapat kambing dan unta. Tiba-tiba ada sekumpulan orang bersegera, bertindak cepat dengan memasak sehingga bergelegak di dalam periuk-periuk daging binatang yang diperolehi sebagai harta ghanimah itu. Fa'amara biha, Nabi SAW pun memerintahkan supaya diterbalikkan periuk itu. Kemudian Nabi SAW menyamakan 10 ekor kambing dengan 1 ekor unta. Perawi seterusnya menyebutkan hadis yang baki lagi itu sama seperti makna hadis yang telah dikemukakan oleh Yahya bin Sa'id sebelum ini. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya, kami berkata, wahai Rasulullah, besok kita akan menemui musuh, sedangkan tidak ada bersama kita ni pisau. Bolehkah kita menyembelih dengan menggunakan kulit buluh ataupun kulit buluh? Perawi seterusnya mengemukakan hadis ini seperti kisah tadi. Dan dalam riwayat ini dia sebut, tiba-tiba ada seekor unta terlepas daripada sekian banyak terlepas. Kami pun memanahnya, melepaskan anak panah ke arahnya, sehingga kami menghentikannya. Dengan syaratnya supaya tu juga semua sekali supaya, kata dia, tetapi hak beza sikit dalamnya tidak ada. Dalamnya dia ada kata gini, beza dengan tadi. Kita tidak mempunyai pisau
afanadhbahu bil qasab. Tadinya laisa ma'ana mudan fanudhakki bil lid. Itu beza dia. Situ saja beza. Ini laisat ma'ana mudan. Kita tidak ada pisau. Bolehkah kita menyembelih dengan menggunakan buluh? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya, wahai Rasulullah, besok kita akan menemui musuh dalam keadaan kita tidak mempunyai pisau. Perawi mengemukakan hadis seterusnya, tetapi tidak disebutnya fa'ajilal qaum. Mana satu golongan orang telah bertindak cepat dengan memasak daging itu sehingga bergelegak di dalam periuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diterbalikkan, dilerak periuk itu. Wa dzakara sa'iral qissah, dan perawi menyebutkan kisah ini seterusnya. Nampaknya kita tengok sekali dulu lah. Kalau dah kita pergi lagi apa? Di sini Imam Muslim bagi bab pula yang menyatakan elok kita berkurban. Istihbab ad-dhahiyah, elok berkurban. Baru ni sudah kita bincang dah sebahagiannya, iaitu ada yang mengatakan sampai ke peringkat wajib. Termasuklah Imam Abu Hanifah, sebab dia pegang dengan ayat Quran, fasalli li rabbika wanhar. Itu dia. Maknanya perintah itu menunjukkan wajib. Wanhar itu isyarat kepada ni kurban ni lah. Itu wajib. Dia pegang tu. Kepada hak senang lah, kepada hak tidak senang tu tidak lah. Di sini dia nak cerita pula, selain daripada elok berkorban itu, paling paling tidak molek lah korban ni. Kalau tidak kata sampai ke peringkat wajib pun. Lepas tu hak tengah-tengah tu macam-macam lah adanya, sunat ke apa ke kita kata. Ni paling tidak elok. Paling ingat. Sekurang-kurangnya daripada hadis ni kita dapat tahu benda ni molek, perbuatan yang mustahab. Mustahab itu mengikut setengah ulamanya di bawah lagi daripada sunat, mandub itu. Dan menyembelih tu dengan sendiri, bukan suruh orang. Hak tu hak molek. Kalau kita nak kurban, kita kurban sendiri. Hak tu hak molek. Bukan dengan mewakilkan kepada orang lain. Hak ni hak molek. Istihbab ad-dhahiyah wa dhabhiha mubasharatan. Istihbab juga, molek juga sembelih sendiri. Maknanya waw tu ataf kepada ad-dhahiyah. Mana bab istihbab ad-dhahiyah dan bab istihbab dhabhiha. Dhabhi ad-dhahiyah mubasharatan. Mana begitu, ataf situ. Bila taukil wa tasmiyah. Waw ni pun ataf situ juga. Imam Nawawi buat ni, dia sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sebab istihbab saja, tasmiyah dan takbir itu. Tapi kalau mengikut Malik bukan istihbab, mengikut jumhur ulama bukan istihbab, wajib. Kena bismillah, wajib. Tapi Imam Nawawi buatkan dia atas situ belakang. Mana dia masuk bawah istihbab belakang, molek belakang. Tidaklah sampai ke peringkat wajib. Tak apalah. Di sini disebutkan hak lagu mana binatang yang hendak dikorbankan itu. Adalah hadis ni, iaitu Nabi SAW mengorbankan 2 ekor kibas. Kibas ni dia tidak biri, tidak kambing. Dia ada di punggung dia tu macam lemuk gitu. Tu kibas. Macam lemuk gitu. Tu kibas. Rupa dia lebih, kita panggil kibas juga kan, lebih kurang biri lah. Tapi dia ada beza dia situ. Di punggung dia tu macam lemuk ada. Itu kibas. Yang cantik amlahin itu, amlah banyak maknanya.
Milh asal makna milh makna garam. Tapi dalam bahasa Arab ni tidak semestinya makna masing. Garam tak mesti. Amlah, malih, ada orang nama malihah, perempuan nama malih, mana cantik, comel, manis. Itu makna dia. Comel lah di sini. Dan bertanduk, kedua-duanya bertanduk sempurna, aqranain. Nabi SAW 11 diri. 11 diri. Itu nak ayat ni. 11 diri. Tidak kata dia mewakilkan kepada orang lain. Dan dia sama dan kabbara. Yang ni dalam riwayat kemudian tadi kita sudah baca dah dan terjemah dah, iaitu dia baca bismillahi wallahu akbar. Gitu cara dia. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Hak lain-lain nak bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini bismillahi wallahu akbar. Sebab apa? Sebab bismillahirrahmanirrahim tidak sesuai. Itu hak Nabi SAW ajar. Sebab sifat Rahman Rahim itu tidak sesuai sembelih. Sembelih tu tak ada sifat tu. Dia kena tak ada. Kalau kita ni ada satu orang tu, kalau dia ada belah kesihan, dia siap, ataupun dia tak akan boleh makan daging kalau dia tengok pun. Tak. Kalau dia tengok dia tak boleh makan. Ada setengah orang tu. Kalau dia tengok ayah tu sebenarnya tak boleh makan. Kalau dia tak tengok tak apa. Tak. Mana dia ada buah tu lah. Buah tu. Buah siap. Dia tak boleh. Kita bismillah dengan nama Allah, wallahu akbar. Sebab apa? Kita sembelih ni bukan atas rasa tak siap kau gapo kau tak. Kerana Allah Maha Agung. Tu. Allah Maha Besar. Hak lain-lain ni boleh dikorbankan belaka. Hak lain-lain ni bawah belaka. Dan Allah SWT benarkan, kita nak kata apa? Kita tunggulah. Allah Maha Besar. Perintah dia Maha Agung. Dengan sebab itu orang Islam tidak kata dah boleh makan binatang ni, mana boleh makan belaka. Tak. Dengan nama tu bismillah Allahu akbar, bismillah wallahu akbar, mana kena orang Islam. Orang kafir tak boleh. Walaupun baca pun. Orang kafir tak boleh. Walaupun baca pun. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan i'tiqad, dengan akidah dia. Kita anggap binatang ni bukan boleh nak nyaya. Nabi SAW sebelum pada ni kan tak bui panah binatang, jadikan binatang itu sebagai sasaran permainan, tak bui. Main-main tak boleh. Tetapi kalau dengan maksud yang dibenarkan, maka boleh. Tu hak Nabi SAW ajarnya. Kalau lagu tu boleh. Kalau main-main tak boleh. Hak boleh ni pun orang Islam yang yakin gitu, kebenaran daripada Allah. Kalau tidak, tak boleh nak main-main binatang. Tidak layak nak bunuh walaupun binatang. Walaupun binatang pun tidak layak. Sebab tu jadi tidak sah sembelihan tu. Kalau disembelih oleh orang kafir cukup syarat. Hak dari segi hak lain cukup putus borak gapo ni, tapi tak boleh makan juga. Sebab apa? Tidak layak. Dia tidak menerima keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembelih siapa mati ni, dia kena berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Itu ada buah kesian tu. Tapi kesian pun dalam kenyataan. Hidup dalam alam nyata, bukan dalam alam khayalan ataupun terikut-ikut sangat dengan perasaan halu kita. Sehingga tak makan. Rugi kita dan banyak lagi kemudaratan yang lainnya. Dengan sebab itu boleh, tapi dengan syarat Islam. Sebut pula nak suruh ingat kepada masa tu ingat molek. Ini kerana Allah semata-mata ni. Bukan kerana nak nyaya, nak apa tahu dah. Buat ni dengan cara dia. Itu boleh. Sebab tu boleh. Tu kaedah dia. Nabi SAW letak kaki dia atas batas tekuk. Dia perebah. Maknanya perebah tu atas lambung kiri lah. Atas lambung kiri. Mana binatang tu sebelah kiri, barulah kita boleh sembelih dengan tangan kanan. Gitu. Lambung kiri, lepas tu kita sembelih tangan kanan. Dia letak kaki tu atas batas tekuk supaya dia tidak gelepar lah. Dia sembelih. Gitu. Nabi SAW sembelih sendiri. Jadi kita tak boleh kata tak ada kesian belah. Sebab apa? Nabi sendiri. Mana ada orang yang lebih kesian belah?
Orang yang lebih faham tentang kehidupan ni dengan makhluk kejadian Allah, mana ada orang yang lebih faham. Dia sendiri pun buat lagu tu. Mana boleh dengan kebenaran daripada Allah SWT, boleh. Dan itu tidak termasuk buat nyayang. Bahkan hak lebih nyayangnya manusia hak tak makan tu lebih nyayang lagi. Sebab apa? Dia ada selera boleh makan belakang. Boleh makan sayur, boleh makan daging, boleh tak makan. Nyayang ke dia. Binatang tu tak reti kepada satu. Kita ni ada perasaan, ada selera. Kalau kambing tu tak ada selera nak makan daging. Orang kau nak makan daging kapur-kapur kau tak ada. Memang Tuhan buat dia makan rumput, makan jenis gitu. Maknanya nyayang kepada manusia. Tak fikir pula nyayang kepada manusia. Makanan ada untuk kebuluran. Dalam Islam hak paling utama dalam kejadian makhluk Allah ni manusia. Itu paling utama. Allah SWT jadikan semua ni untuk manusia. Itu mulianya manusia. Tapi setengah-setengah benda tu kena ikut syarat dia lah, baru boleh. Sebab apa? Benda tu tinggi juga kedudukannya, tahap kehidupan dia tu. Tidak supaya daun kayu pergi petik gitu saja. Tidak supaya bunga pergi petik saja, ataupun buah pergi petik saja gitu. Tidak. Ni nyawa ni, dia boleh berjalan pergi mari ni. Nampak juga cara ke anak dia ada. Jadi nak buat lagu ni dia kena ada akidah. Tak boleh main-main. Tu dalam Islam dia ada peringkat-peringkat dia tu. Lepas tu asal lagi tu lagu tu juga. Dia kata aku tengok Nabi SAW sembelih kedua-duanya dengan tangan dia sendiri. Dan dia letak kaki dia lebih kurang je. Hadis-hadis ni lebih kurang. Tak apalah. Kita tengok hak Imam Nawawi sebut di sini. Tidak nak tengok semua kan. Sebab dalam ni kan ada sebut hak ada tanduk. Jadi hak ada tanduk ni setara mana? Syarat nak kau? Dia sebut. Ulama menyebutkan elok yang bertanduk. Elok yang bertanduk. Dalam hadis ini ada keharusan tentang seseorang itu boleh menyembelih beberapa ekor binatang kurban. Boleh. Bukan seekor, 2 ekor. Boleh, beberapa ekor pun boleh. Dan elok yang bertanduk. Ijma' ulama tentang harus mengorbankan binatang yang ajam, yang mana semula jadi dia, yang semenjak dia lahir lagi tidak ada tanduk. Boleh. Kalau sejak lahir lagi memang tak ada tanduk dia, lepas tu tak ada tanduk paksu, boleh. Itu ijma'. Cuma mereka khilaf tentang binatang yang patah tanduk dia. Itu khilaf. Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama mengatakan harus, boleh. Hak tak ada tanduk tu pun, hak patah tanduk tu pun boleh, sama ada sampai mengeluarkan darah ataupun tidak. Tidak. Boleh belaka. Tapi Malik mengatakan makruh kalau hak patah saja. Kalau sekiranya berdarah. Dan dia anggap ini sebagai aib. Binatang kurban yang aib, makruh. Ijma' ulama juga, semua mazhab mana-mana pun ni ijma' tentang eloknya kita mencari binatang kurban yang molek lah, yang sempurna, paling sempurna. Yang paling sempurna, hak tu hak molek kita cari. Ijma' ulama juga bahawa 4 macam keaiban. Ni kena ingat, 4 macam kecacatan yang tersebut di dalam hadis Bara, yaitu al-marad, wal-ajaf, wal-awar, wal-araj. Sakit, kuruh telajak, buta mata walaupun sebelah. Awar itu buta sebelah lah, kalau 2 belah tu kau lagi lah. Dan kecok. Ni 4 macam kecacatan ini yang nyata, tidak memadai, tak boleh nak dikurbankan. Itu syarat. Ijma'. Ini ijma'. Begitu juga serupa dengan hak tersebut tadi. Serupa dengan hak tersebut tadi, ataupun lebih teruk lagi. Tadi dia kata buta sebelah mata, kalau 2 belah kau lagi lah.
Oh tadi dia kecok, ni kudo nah. Lagilah, mana tak boleh. Setara kecok tu tak boleh tu. Hadis Bara ini tidak dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka masing-masing, kata Imam Nawawi, tetapi ia adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain ashabis sunan dengan sanad yang sahih dan hasan. Imam Ahmad berkata, hadis ni comel sungguh, alangkah cantiknya hadis ini, kata dia. Ma ahsanahu min hadis, alangkah cantiknya hadis ini, Imam Ahmad kata. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Wallahu a'lam. Itu kata Imam Nawawi. Lepas tu dia kurban dengan sendiri. Di bawah tu dzabahahuma biyadihi. Nabi SAW sembelih sendiri. Di bawah tu cuba tengok dalam syarah Nawawi, dia kata hak moleknya seseorang tu sembelih sendiri dan dia tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya kecuali kerana uzur. Pada ketika itu maka eloklah dia tak sembelih pun, kalau ada sesuatu keuzuran dia pergi tengok. Dia pergi tengok orang kurban itu. Orang kurban tu, orang sembelih tu dia pergi tengok. Hak tu hak moleknya. Dan kalau dia minta orang lain jadi wakil dia sembelih, dia kena orang Islam. Kalau orang Islam memang harus tidak ada khilaf. Boleh. Seperti kita kata tadi lah, macam-macam kan orang ni kan, kalau dia tengok dia tak boleh makan daging ke, ada juga. Ataupun dia tak boleh mabuk darah ke, tapi dia nak kurban juga, takkan nak pergi. Pada ketika itulah ada ganti ni, sebagai orang lain minta ganti bagi pihak dia ataupun sebagai wakil dia. Kalau seseorang itu minta ahli kitab jadi wakil dia, makruh karahiyat tanzih, kata dia. Tapi sah juga, jadi juga kalau ahli kitab yang disepakati oleh ulama dah. Dan kurban itu jadi bagi pihak siapa? Bagi pihak orang yang mewakilkan itulah. Bagi pihak orang yang mewakilkan itu. Inilah mazhab kita dan mazhab sekalian ulama, kecuali Malik, dia kata, dalam salah satu daripada dua riwayat daripadanya, kerana dia tidak mengharuskan ahli kitab pun tak bui. Tak boleh, kata dia. Ahli kitab pun tak boleh, usahakan orang kafir. Kafir hak lain lah. Boleh juga kita minta jadi wakil kita ataupun orang lain tulus melih hak orang lain tu, siapa dia? Budak boleh. Budak kecil lah boleh, dia boleh lah. Budak kecil tu boleh buat kerja lah, tidak balik lagi maksudnya. Umur 10 tahun kalau kita kata, dia boleh dah sembelih. 10 tahun. Boleh. Ataupun perempuan yang mari kotor pun boleh. Dia nak sembelih, perempuan yang mari kotor boleh. Tidak ada apa-apa, harus. Boleh. Maknanya perempuan pun boleh, budak pun boleh. Tidak kata kalau budak sembelih tak boleh makan. Dah. Apatah lagi kalau tidak kurban, tidak apa biasa tu, boleh. Budak nak jadi tu imam pun boleh. Kalau tu imam. Mana sah. Dan jadi jemaah juga. Jadi jemaah juga. Dengan syarat-syarat dia lah. Dengan syarat-syarat dia lah. Kalau dia masih ada kulub lagi, kena cuci. Kalau cuci tak apa. Kalau cuci. Ataupun kalau dia sunat dah kecil lagi, lagi boleh, tak ada apa dah lah. Asalkan cukup syarat seperti orang lain, boleh lah. Tutup aurat ke apa, boleh. Sebab di zaman Nabi SAW pun ada dah budak jadi tu imam, boleh. Sembelih ni pun lagu tu juga, boleh. Tetapi makruh, kata dia, mewakilkan budak. Tidak makruh mewakilkan perempuan yang mari kotor, tak makruh. Boleh. Kalau budak makruh. Perempuan yang mari kotor sekali. Apatah lagi kalau perempuan tak mari kotor, lagilah boleh. Hak mari kotor tu pun tidak makruh. Ada dua, walaupun ada dua wajah. Qala ashabuna al-haid aula bil istinabah min as-sabi. Perempuan, kalau antara dua tu nak pilih mana? Perempuan mari kotor dengan budak. Pilih perempuan mari kotor tu lebih baik lagi.
untuk sembelih daripada budak. Kadang-kadang lebih baik daripada kitabi, ahli kitab, walaupun orang tua. Hak cukup syarat lah. Hak molek sekalinya, kalau kita nak mewakilkan, kita wakilkan kepada orang Islam yang cukup syarat lah. Yang bijaksana, yang faqih, yang faham tentang hukum sembelih agama ni, faham, tahu cara-caranya. Dan Nabi SAW letak kaki atas tu supaya dia tidak gelepas, supaya boleh sembelih dengan molek, supaya tidak jadi kurang lah. Kalau gelepar tu jadi lari kau misalnya ke pisah, tak apa kita buat gitu pada ketika sembelih, nak suruh cepat. Kalau tidak, boleh jadi menyakiti binatang itu. Dengan maksud tu supaya juga kita pun ayat kau gapo pada gitu juga. Tapi ada seperkara masalah sembelih ayam ni pun banyak juga lah ni main pakai mesin belakang ni kan. Itu masalah juga. Walaupun ada, mungkin ada lah yang kata boleh tu, tapi hak pakai mesin tu pada ana lah tak sedap tu. Tak sedap lah. Nak kata haram benar tu tak berani juga. Tak pasal apa, dia sudah bius, jadi senyap tu ayam tu, tak ada gap satu, tak gelepar, tak ada gap. Dan pada masa tu kita kalau pasti keadaan ni berlaku, memang tak sah. Sebab tidak pasti itulah kita tak berani nak kata tu. Iaitu dia syaratnya nak sembelih ni, sah sembelihan ni, dia kena ada hayat mustaqirrah, bukan ada hayat madhbuhah. Tu mengikut kaedah ni. Hayat mustaqirrah ni lagu mana? Nak tahu dia, nak kenal dia, iaitu apabila kita sembelih, darah tu memancut keluar dengan pantas, dengan deras, dan dia gelepar kuat. Itu makna hayat mustaqirrah. Binatang hak lagu tu boleh. Tapi kalau sudah hayat madhbuhah, mana kalau kita sembelih dia tak gelepar senyap gitu, darah pun tidak pacu, meleleh gitu, tidak memacu, itu tak boleh. Sudah sampai peringkat tu tak boleh. Misalnya kalau dilanggar oleh kereta kau gapo kau, lembu kau gapo, kalau sudah dia tak gerak, tak senyap dah, tapi ada lagi nyawa, tak boleh lah tu. Sebab dia kena ada hayat mustaqirrah. Hak maksud dalam syariat ni nak suruh keluar darah dengan sempurna. Sebab tu disyariatkan sembelih. Dah sudah tak ada maksud dah tu, tak ada. Sudah jadi bangkai. Kita takut hak tadi, hak pakai mesin tadi, ketika dia bius tu salah banyak ubat bius ke apa ke, sebenarnya dia sudah tidak ada hayat, hanya ada hayat madhbuhah sahaja. Bermakna tak boleh dah, walaupun sembelih pun tidak ada hayat mustaqirrah, tertudah, tak ada gelepar, senyap gitu dah. Dia kira nak mudah. Tak boleh mudah-mudah lah. Masalah ni dia berkait dengan halal haram juga. Lepas tu banyak perkara pun nak tu. Kalau dengan mesin ni dia boleh jadi belok kau, boleh jadi tak kena kau. Banyak perkara. Macam mana kita nak pastikan, nak pisahkan? Adakah cek tiap-tiap seekor pula? Hak ni terkerak molek kau, potong molek kau tidak? Putus kau orang-orang yang berkenaan tu atau tidak? Dan hak ni ada hayat mustaqirah, macam mana nak cek? Dengan sebab itu kita kata tak boleh sebenarnya, tak sah lah. Sebab boleh jadi dia bius saja. Bila bius, kita nak kata dia hanya ada hayat madhbuhah, tak jelas juga. Bila habis tu kan ubat bius tu, dia jadi gagah pula lah, kuat pula lah. Mana hayat mustaqirah ada lagi. Cuma pada ketika tu bius dia tak rabah, tak serah sepuluh orang nak gerak kaki ke apa tu lah. Tak serah lah bila dia bius. Tapi kita tak pasti. Tu keadaan tidak pasti tu, mana syubhah tu tak molek. Kalau kita ambil orang engel tu, sekurang-kurangnya sudah ada syubhah. Sebab ubat tu kalau salah sikit, dia boleh jadi mati tu pada dengan ubat tu je. Lepas pada tu kalau tak kena, jadi nyaya. Lepas pada tu dia hidup lagi katakanlah. Lepas tu ada kau nak sembelih pula.
Jadi nyaya. Sedangkan mesin tu dia boleh jadi ada rosak kau gapo kau. Sebab tu dia kena guna cara orang juga. Itulah yang paling baik. Dan dengan cara lagu tu orang Islam pun boleh kerja. Kalau syarikat tu sembelihan tu lah, orang kafir sekali pun tak apa, boleh. Tak apa, kedai tu kedai orang kafir. Yang buat kerja tu orang Islam tak apa. Kita tak apa, bukan kata orang kafir tak boleh belaka. Tak. Asalkan orang Islam sembelih. Banyak dah kan di Australia, di mana-mana orang-orang kita pun ada juga pergi jadi tukang sembelih. Sana. Pastikan kena pakai tukang sembelih. Sebab apa? Sebab tukang sembelih tu kalau orang kafir pun tak sih. Kalau tak dia pakai mesin tadi dia orang kafir kau tu bismillah kau gapo. Bila nak start mesin tak jadi. Kalau lagu tu tak jadi. Sebab tak boleh, dia kena orang Islam. Kalau katakanlah mesin tu cukup sempurna molek dah dan ada hayat mustaqirah, dia kena orang Islam juga. Kena orang Islam, tak boleh orang kafir. Walaupun nak start mesin tak boleh. Itu benarnya, masalahnya. Banyak perkara. Dengan sebab itu dia kena orang Islam juga ke mana-mana. Kerja dengan orang kafir tak apa. Hak perang lembu banyak gapo itu syarikat tu kilat orang kafir, tapi orang Islam tu je sebelah. Sebelah cukup syarat dia. Tak apa. Halal. Lepas tu Nabi SAW ini hadis seterusnya, dia suruh Aisyah ambil pisau. Mana boleh minta tolong dengan orang perempuan, walaupun dalam benda-benda yang nampak macam kasar begini, boleh. Tidak kata perempuan tak boleh melibatkan diri dalam perkara lagu ni. Hatta sembelih sendiri sekalipun, seperti yang kita sebut tadi, sudah ada dah, itu pun boleh. Ini ambil pisau. Lepas tu suruh asah. Aisyah pun buat lagu tu. Nabi SAW pun sembelih lah. Lepas tu dia kata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi di sini dalil bagi eloknya orang yang berkorban itu pada ketika dia nak sembelih tu, dia kata lagu ni, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah korban ini daripadaku. Ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata molek lagi tambah kata gini. Ni dalam syarah, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni, ya Allah ini daripadamu dan kepadamu juga dikembalikan. Mana binatang ni daripada Allah, binatang ni kita kembalikan kepada Allah kerana Allah. Terimalah daripadaku, ini elok di sisi kita dan mengikut di sisi Hasan Basri dan sekumpulan ulama yang lain. Tapi Abu Hanifah mengatakan makruh, kata lagu itu. Makruh, kata lagu itu. Malik kata Allahumma minka wa ilaika, itu bid'ah, kata dia. Ini bid'ah yang khilaf. Malik tengok, padahal kita kata lagu ni salah kau dia, buat apa yang Malik kata bid'ah. Ini menunjukkan bid'ah ni bukan hak rambut-rambut gitu saja, ucapan hak, walaupun benda tu tidak salah, tapi boleh jadi bid'ah juga. Sebab apa? Sebab Nabi tak ada buat lagu, tak ada dalil. Kalau nak mana-mana sekat dia kata sudah. Walaupun hak ni tidak salah, nak kira, tapi Nabi tidak kata gitu. Supaya kita Bismillahirrahmanirrahim, bid'ah. Bid'ah juga. Bismillah wallahu akbar, tu baru sunnah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim salah apa? Memang kita nak kata semua, tapi tak kena tepat tu, tak kena letak. Situ orang ramai tak faham masalah bid'ah ni. Cuba tengok ulama-ulama sebut ni bid'ah. Sebab apa? Perkataan tu Nabi tak kata, tak jelas. Nak mana-mana sendiri kita nak tambah tak boleh, dia kata. Tapi orang lain kata dak, tak apa lagu tu. Boleh jadi ada bagi mereka hadis walaupun tidak kuat, tapi Imam Malik tak sepakat. Dan hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengharuskan seseorang itu berkorban bagi pihak dia dan bagi pihak ahli keluarga dia, dan mereka berkongsi dengannya dalam mendapat pahala. Inilah mazhab kita dan mazhab jumhur ulama. Tapi Thauri, Abu Hanifah dan ashabnya, anak-anak murid dia, mengatakan makruh, tak molek buat lagu tu.
Tahawi mengatakan bahkan hadis ini sudah mansukh, kata dia. Ini sudah mansukh, tak boleh pakai dah. Ataupun hadis ini khusus dengan Nabi SAW. Tetapi ramai ulama mengatakan tak betul Tahawi kata lagu tu, sebab nasakh dan takhsis ini tidak sabit kedua-duanya dengan semata-mata dakwaan. Jadi mereka kata Imam Tahawi ni dakwa saja, ini khusus. Dia tidak dakwa saja, betul. Dia kata sedap tu balik dia tu. Kalau lagu tu tak payahlah satu keluarga sembelih seekor. Lepas tu niat boleh pahala berlaku. Siapa dia kata lagu? Kalau lagu tu apa makna ada satu ekor lembu tu 7 gian ke apa tu? Seekor kambing pun boleh dah satu keluarga. Apa makna? Kalau boleh pun ini khusus untuk Nabi SAW. Sebab apa? Siapa dia boleh kata bagi pihak umat ni, untuk umat aku kurban? Mana ada? Ini khusus untuk Nabi lah. Sini ada dalil dah. Apa kata dakwa sajanya? Takkanlah Imam Tahawi tu nak dakwa tak tu kalau. Dia kata kalau tidak masuk ini khusus dengan Nabi SAW. Ni adakah orang lain kurban untuk umat? Mana adanya? Dia seorang je boleh kata lagu tu. Khusus dah tu. Kata tak ada lagi khusus. Dalil tak ada dalil, semata-mata dakwa lagi kata. Tak kena tu. Betul dah. Dia kata tu. Sini ada dah. Keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Itu Nabi. Dia khusus dengan dia. Itu khusus dengan dia. Orang lain dah. Orang lain kena lagu sepas skala lah. Mana saya seekor lembu 7 gian, seekor kambing seorang. Kalau lagu tu orang ramai benar lah. Bisa kambing lagi daripada lembu. Sebab apa? Kambing ni boleh untuk semua keluarga dalam rumah berapa orang. Jadi gitulah. Hanya di sini kalau boleh pun, kalau kita niat sekadar boleh pahala belaka, gitu jelah. Nak kata demo lain tak payah kurban dah, madai dengan hak tu. Dah. Kalau dia ada duit, dia mampu, dia nak boleh. Hak ni adalah pahala tu. Sikit banyak muka kepala keluarga buat, adalah, boleh. Gitu jelah kalau ia pun. Tapi semua sekali hadis ni kandungan dia ni khusus. Kalau nak pakai semua sekali itu khusus untuk Nabi SAW. Mungkin dari satu sudut saja bolehlah. Orang lain pun berkongsi dengan dia dari segi kepala keluarga buat satu kebajikan, orang lain pun boleh pahala juga. Sekolah lain gitu. Habis. Ini bab harus menyembelih dengan segala benda yang mengalirkan darah. Boleh. Apa alat? Kecuali itu tajuk seperti yang kita sudah baca tadilah. Rafi' bin Khadij kata esok ni kita perang, pisah tak ada. Pas lagu mana? Pas nak perang lagu mana? Orang sampai itu tidak perang dengan pisah ni, tidak perang dengan pedang, dengan kelewat. Tu jenis gula lah. Dengan parang pun jenis tajam lah. Apa dia kata lagu ni? Apa dia kata lagu ni? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan esok bila kita perang, kita mungkin akan dapat binatang-binatang ni berupa ghanimah. Pada ketika tu bila kita sembelih, apalagi sebelum pada kita nak perang tu, kalau kita sembelih ni, pisah kita tu jadi tumpul. Tu sebab dia tanya benda lain tu. Kalau ada benda lain, biar pisah ni bukan nak perang kan, biar tajam betul lah. Tak suruh kosek lah. Kalau tajam dah tu. Kalau kita sembelih selalu, boleh jadi tumpul. Ataupun esok bila kita sembelih boleh jadi tak habis lagi, tak selesai lagi, perang banyak, makan masa, tidak sama sehari ya selesai. Lepas tu kalau kita guna ni jadi tumpul pisah kita. Itu. Jawapan ulama. Lepas tu Nabi SAW pun kata, segerakan, cari cepatlah kalau nak sembelih. Itu satu makna segerakan, carilah benda yang boleh nak buat sembelih tu cepat, selalu segera. Satu makna. Satu lagi ajil, makna segerakan, makna bila sembelih jangan loleh. Tak boleh lagu tu, cepat. Itu makna ajil. Au arini, atau tunjukkan kepadaku. Arini tu tunjuklah. Mari nak tengok dulu benda lagu mana. Pergi carilah benda apa-apa, tapi tunjuk.
Tunjuk kat aku, nak tengok benda tu lagu mana. Padahal tajam molek kau tidur. Itu satu makna. Hari ni tu makna, banyak makna. Ada yang mengatakan hari ni tu ni dalam ni dari segi lurah lah. Dari segi lurah lah. Dari segi bahasa Arab tu dia gini macam-macam. Ada yang mengatakan cepatlah supaya dia tidak mati tercekik. Itu makna hari ni. Arni, ada juga yang kata lagu tu. Ada yang kata Arini, ada juga. Macam-macam makna dia. Mana cepatkan mati dia tu, binatang tu. Jangan lambat-lambat. Ataupun alirkan darah dia tu. Jangan tidak mengalir darah dia tu. Itu makna hari ni. Semua benda hak mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah pada ketika sembelih tu, makan, boleh makan. Kecuali hak ni. Dia sebut. Tak apalah. Kita tengok Imam Nawawi sebut ni, sesetengah ulama kata apa hikmat syarat sembelih tu kena mengalirkan darah tu, apa hikmat? Nak suruh biar betul-betul jadi halal lah daging tu. Maknanya haramnya binatang tu ialah kerana darah itu masih duduk dalam binatang, tidak keluar boleh. Itu sebab. Sebab tu Nabi SAW sebut benda yang boleh mengalirkan darah betul. Yang mengalirkan darah, maknanya darah tu kalau tidak keluar dengan baik ataupun tidak keluar langsung dengan cekik kau, itu maknanya sebagai punca bagi tidak halalnya. Ini disebut. Dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang keharusan menyembelih binatang dengan segala benda yang tajam yang boleh memotong, kecuali kuku dan gigi dan segala tulang yang lain. Termasuklah pedang, pisau, apa di mata, lembing, batu, kayu, kaca, apa ni, buluh, tembikar, timah, tembaga, asal hak tajam. Semua boleh, kecuali hak ni tak boleh. Adapun kuku tu termasuklah kuku manusia, ataupun binatang-binatang yang lain termasuklah. Hak masih tak pisah lagi daripada jari dia, ataupun hak sudah terpisah ke, hak suci ke, hak najis ke, semuanya tak boleh. Ini dia. Kerana hadis ni. Adapun gigi termasuklah gigi manusia dan selain daripada manusia. Suci ke ataupun najis. Suci ni maknanya telah disembelih ke, lembu tu sudah sembelih. Apa maknanya? Suci lah, kita kata gigi dia tu tak boleh nak ambil. Tak boleh juga. Ataupun najis, hak masih ada di rahang tu ke, ataupun hak suku, tak boleh laku. Begitu juga tulang binatang yang ada di tubuh dia lagi ke, ataupun yang sudah terpisah daripada tubuh dia, suci ke najis, semuanya tidak boleh digunakan untuk menyembelih binatang. Ulama-ulama faham kata tulang tu tak boleh sebab Nabi SAW royak tu illat. Sebab apa dia gigi tu tak boleh, sebab apa aku nak royak kamu ni, sebab dia tu tulang. Tulang tu lah mana tak boleh. Gigi tu termasuk sebahagian daripada tulang. Tulang tak boleh, situlah ya menunjukkan tulang tu tak boleh. Ammas sin fa'azmun, adapun gigi tu dia tulang. Maknanya aku larang kamu buat tadi dia tu tulang lah. Jadi hak lain-lain pun, hak selain daripada gigi tu asalkan tulang lagu tu lah. Syafi'i dan anak-anak buah Syafi'i pegang dengan hadis inilah dan kandungan hadis ini. Inilah juga pendapat Nakhai, Hasan bin Salih, Laith, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Dawud dan fuqaha'ul hadis. Fuqaha'ul hadis dan jumhur ulama kata lagu itulah supaya kita ayat tadi. Ini dia nak ayat akhirlah pula. Abu Hanifah
dan dua orang anak murid besar dia, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia kata tidak harus dengan gigi dan tulang yang masih tidak terpisah daripada anggota sesuatu binatang lah, apa-apalah. Tetapi kalau sudah terpisah, tak apa. Sudah terpisah, pula dah. Mana tulang belikat lembu, kita kata asah tu, hak mati dah lah lembu tu, hak sudah sembelih. Boleh. Sebab sudah terpisah. Kalau tidak terpisah, tak boleh. Kalau Imam Malik, pendapat Imam Malik ada beberapa riwayat. Riwayat yang paling masyhur daripada dia kata tulang boleh, hak selain daripada gigi. Gigi tak boleh. Tulang hak lain boleh. Pula dah. Khilaf situ. Gigi tak boleh. Kau mana-mana pun boleh belaka asalkan tulang. Boleh belaka asalkan tulang yang tidak najis lah. Pendapat yang kedua seperti mazhab jumhur. Pendapat yang ketiga seperti Abu Hanifah. Pendapat yang keempat dinukilkan oleh Ibnul Munzir, semua benda. Ini pendapat yang keempat bagi Imam Malik. Ibnul Munzir menukilkan, dia kata, Imam Malik kata semua benda boleh. Gigi pun boleh, kuku pun boleh. Boleh dah. Gigi pun boleh, kuku pun boleh. Pendapat Ibnu Jurayj pula kata harus kita sembelih dengan tulang hemar. Tulang hemar boleh, tapi tulang kera tak boleh pula. Tapi Imam Nawawi komen lah, dia kata hak ni orang kata tulang hemar boleh, tulang kera tak boleh. Dan hak pendapat Imam Malik, hak yang keempat tu, hak kata semua boleh, gigi pun boleh, dan kuku pun boleh. Imam Nawawi kata wa hadza ma'a ma qablahu batilan. Ini tak betul. Munabidzan lis sunnah, bercanggah dengan sunnah, lawan sunnah. Ini tak boleh, kata dia. Lepas tu sebabkan perkara yang kedua, Syafi'i dan ashab dia dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan tidak terhasil, mana tidak sah sembelihan itu, melainkan dengan kita memutuskan, memotong hulqum dan mari. Itu dia, dengan sempurnanya. Dan elok saja memotong al-wadjain, mana pembuluh darah tepi ini. Tidak syarat itu, tidak syarat. Inilah pendapat yang paling sahih daripada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun kata lagu tu juga, riwayat sahih. Mana hulqum, saluran makanan, saluran pernafasan, mana biar tertu, hak tu putus. Lepas tu ni pembuluh darah hak sini ni, kita panggil awak gadia ni. Ni wadjain. Hak ni pembuluh darah ni, hak ni tidak syarat, kata dia. Tidak syarat. Kalau putus itu lagi molek, hak tepi ni, orang besar, saluran darah. Kalau putus hak ni saja, hak tengah, tak apa, sah dia. Tu mengikut hak Syafi'i dan ashab dia. Itu juga yang lebih sahih daripada dua riwayat Imam Ahmad. Ibnul Munzir berkata, ijma' ulama bahawa apabila hulqum dan mari dan wadjain, dua orang ni, al-nisa ni putus dan mengalirkan darah, maknanya ijma' ulama semua kata sah. Cumanya hak jadi khilaf ni kalau sebahagian saja terpotong, tu lagu mana. Hak tu ada khilaf. Kalau potong belakang, ijma' kata memang boleh. Boleh belakang. Khilaf tentang sebahagiannya terpotong. Syafi'i kata disyaratkan potong hulqum dan mari, itu saja. Dan wajjan, ini hak dua ni, ini molek saja, mustahab saja, bukan syarat. Tapi Laith, Abu Thawr, Daud Zahiri dan Ibnul Munzir mengatakan syarat semua tu kena putus semua tu. Jadi 4 orang kena putus. Abu Hanifah kata kalau terputus 3 saja daripada 4 tu pada dah, tak apa dah. Malik kata wajib kena potong hulqum dan wajjain, mari tidak syarat.
Tidak syarat. Dan ini juga riwayat daripada Laith. Satu lagi riwayat daripada Malik, memadai dengan potong wadjain sahaja. Potong ni orang pembuluh darah saja. Pada. Ada juga riwayat daripada Imam Malik yang mengatakan kena pak-pak tu kena putus belakang. Sebagaimana pendapat Laith, Abu Thawr tadi. Itulah beberapa pendapat kan. Berdasarkan hadis ini juga kebanyakan ulama mengatakan hak asal mengalirkan darah tak kira lah. Hak sepatutnya binatang itu mengikut sunnahnya disembelih di sini di nahar ini, tiba-tiba kita sembelih di atas, sah juga asalkan putus orang tu. Hak sepatutnya sembelih sini, kita sembelih bawah ni, tapi putus juga orang tu, boleh berlaku. Boleh berlaku. Tetapi setengah-setengah ulama seperti Daud Zahiri, dia kata tak boleh. Kalau hak Nabi buat sini, kena sini. Kalau nak boleh buat datang gitu. Itu pendapat dia. Mengikut Imam Malik, dia kata kalau buat tak serupa dengan hak Nabi, makruh saja. Bukan siapa tak sah, makruh saja. Tetapi hak kebanyakan ulama kata boleh, tak ada apa-apa, serupa. Yang pentingnya kena putus orang tadi itulah. Itu penting. Dan ijma' ulama, ini ijma' bahawa sunnah nabinya kalau unta sembelih bawah, tekak bahagian bawah, dan kambing, lembu, apa semua ni di atas. Itulah mengikut jumhur ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh, kita boleh pilih nak mana-mana, sini kau tengok sikit, kau bawah kau, tak apa berlaku. Itu ada khilaf lah dalam perkara ni. Tetapi semua ijma' kata hak sunnahnya lagu mana, kalau unta bawah ni. Itu kalau nak dapat selain daripada halal sah sembelihan itu, dapat sunnah juga, ikut tu hak benda khilaf lagu ni boleh juga. Tapi kalau kita ikut sunnah, kau boleh. Tetapi ikut sunnah belah berdiri sembelih unta tu, belah cacat, unta boleh lagu tu. Tetapi tengok keadaan juga. Kalau dia tu jenis jenak seperti unta tanah harap, tak apa. Tapi setengah-setengah unta tidak gitu, ya. Unta besar yang kekoh kita, dia tepuh berubah. Kalau lagu tu, sebab itu Imam Abu Hanifah dia pernah nak ikut sunnah, rebah dia. Dia kata tak boleh. Saya itu dia faham, tidak semestinya sunnah ni kita ikut betul-betul zahir sama. Boleh kita ikut gitu dalam keadaan tertentu. Memanglah setengah-setengah binatang kan, setengah-setengah negeri kan sogai. Negeri Arab tu memang dia binatang dia pelik juga. Tapi tempat kita baik, semua orang lah berkali. Di India ke apa, Pakistan, mudah kan pecah keting tu besar ya. Sebelah lembu besar bukan main, Kuba tak ada apa, pelik juga. Tapi kalau tempat kita jangan dia bermain. Dia tak padas orang. Tak sahaja ikut sunnah lah, lagu tu tak kena. Sunnah tu maksud kalau dalam keadaan lagu mana, dalam keadaan binatang tu jinak sangat, boleh, mudah. Sesoalnya Allah SWT hikmah dia buat sana tu, orang nak kurban banyak kan, orang nak pidiah lagu tu goni macam-macam lah, kafarah. Jadi Tuhan buat jadi jinak, jadi mudah untuk sembelih ni. Walaupun kita kata sembelih mati, tapi Tuhan buat di situ. Itu hikmah Tuhan. Banyak perkara lah benda hak peliknya di tanah tempat tu. Tempat tanah kita panggil tanah suci tu, banyak perkara hak pelik. Antaranya hak tu. Lepas tu Imam Abu Hanifah perbah sama, dia tak sembelih belah cacat lah. Itu contoh Imam Abu Hanifah tak ikut sunnah hak zahir. Dia faham sunnah ni ada kalanya bukan mengikut zahir. Zahir tu ada keadaan-keadaan tertentu. Imam Syafi'i ada juga. Dia nak ikut sunnah, mula-mula dia nak cabut bulu ketiak dia.
Sebab natful ni ibid ib, maknanya cabut bulu ketiak. Tu sunnah Nabi. Dia tidak cukur. Tapi kalau bulu ari-ari itu cukur. Jelas dia royak. Hak ni nat makna cabut. Imam Syafi'i nak buat lagu tu sakit. Lepas tu dia kata tak, bukan lagu tu, saya cukur, kata dia. Sebab apa? Keadaan orang tidak serupa. Tidak serupa. Biarlah jadi kau tebal pun nak mana. Pasal tak boleh, jadi sakit. Dan dalam agama ni tak ada siapa menyeksa diri, tak ada. Islam tidak ajar lagu tu. Walaupun Nabi buat lagu tu, ada faedah dia, tentu ada. Dengan cabut lagu tu dia tidak jadi bau. Dengan cabut dia jadi kurang bau. Tapi kalau kita itu dia jadi kolbak sekarang, yang keduanya dia bau. Itu hikmah dia. Tetapi kalau tak boleh kira dari segi hikmah tu saja, tengok keadaan kita tu lebih penting lagi. Sakit kau tidak? Kalau sakit, tengok Imam Syafi'i tahu benar sunnah, dia tak bakal, dia buat tak serupa dengan. Ini menunjukkan sunnah tu ada kalanya dia bergantung dengan keadaan juga, suasana juga. Tidak kata membabi buta ikut, tidak gitu. Nabi SAW kata gigi tu buat apa tak boleh? Sebab tulan. Tulan ni jangan kamu sembelih dengannya. Sebab kalau kita sembelih dengan tulan ni, dia akan jadi najis. Imam Nawawi sebut gini, dia akan jadi najis sebab darah tu najis. Bila jadi najis kan Nabi larang dah kan, tulan ni jangan istinja dengan tulan. Sebab tulan ni akan jadi makanan saudara kita jin. Jadi tidak nanti najis. Dalam bentuk tahik saja yang dilarangnya, apa-apa najis lah. Sebab tu ambil kira hak tu dia larang. Apa tak witulan kok tu perginya. Supaya tidak menjadi najis. Dan ia adalah makanan untuk saudara-saudara kita jin, dari kalangan jin. Adapun kuku itu adalah mudal Habasyah. Apa dia? Pisau orang Habasyah. Orang Habasyah tu dia pakai cekik gitu ya, dengan kuku sembelih dia. Nabi SAW tak sewi serupa. Satunya dengan orang kafir, yang kedua kerana dengan cara lagu tu menyeksa binatang. Pada hakikatnya dia mati dengan tercekik, bukan mati dengan mengalir darah dengan baik. Dan ini termasuk dalam ayat wal munkhaniqatu. Al munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu, yang diharamkan, yang tercekik, mati dengan tercekik. Dua. Yang ketiga, kemungkinan dengan cekik tu di mana dia tidak putus molek orang, dan menyeksa binatang. Itu berapa sebab yang Nabi SAW tak boleh. Lepas tu ada untuk lepas terlepas, lepas tu payah nak igak, boleh panah. Daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan, kalau binatang yang jinak tapi dia jadi liar, ataupun dia jatuh dalam telaga, kita tak boleh nak tarik dia, tak boleh nak sembelih dengan mudah, nak buat naik dengan mudah. Kalau kita tidak buat selalu, dia boleh jadi mati. Jadi dalam keadaan itu kita boleh bedil ke apa ke, bismillah wallahu akbar, bedil, tak payah sembelih, halal. Tak payah sembelih, halal. Dia jadi seperti binatang yang liar lah. Seperti binatang liar hukumnya. Lepas tu Nabi SAW suruh lerak tu apa? Sebab tak bagi molek lagi, tak boleh. Setengah ulama kata sebab masuk ke dalam daril Islam dah. Harta ghanimah ni kalau belum bagi, kita nak guna, nak makan, kalau di negeri orang kafir boleh. Apabila masuk dalam negeri Islam tak boleh. Sebab tu Nabi SAW suruh lerak. Pasal apa? Dia tidak halal. Hak orang tidak halal. Macam-macam lah pendapat sini dia ada bagi lagi. Dia kata sebenarnya Nabi suruh cuah tu kuah saja, daging tu basuh pula, sebab hak orang ramai. Daging itu tidak jadi najis. Macam-macam lah pendapat, tapi orang lain batuh pula gitu gini. Tak apalah. Dia kerana apa? Kerana bukan jelas hak
seseorang tu lagi. Jadi kalau ambil tak boleh. Sebab tu Nabi SAW suruh lerak. Ini hasil daripada yang tidak betul. Yang tidak betul. Lepas tu Nabi SAW dalam bagi harta ghanimah tu, seekor unta dikira sama dengan 10 ekor kambing. 10 ekor kambing ataupun bing. Daripada sinilah setengah-setengah ulama faham untuk kurban ni, lembu ada orang kita buat lembu boleh 10 orang, bukan 7 orang. 10 gi. Dia pegang dengan mana? Dengan hadis Ibnu Abbas. Dalam satu perjalanan kami kebetulan raya haji. Kami pun korbankan unta bagi pihak ataupun untuk 10 orang dan lembu untuk 7 orang. Tapi dalam hadis tu dia sebut lembu 7 orang aja. Hak 10 orang tu unta kali dia pun. Dan hak tu bercanggah dengan riwayat Ibnu Abbas yang lain, di mana dia sebut maknanya unta ke lembu ke kubah ke gapo ke hak besar tu 7 je. Sebab itu jumhur ulama pegang dengan 7 saja. 7 gia saja. Bukan 10 gia. Tapi ada yang berpendapat begitu. Antara orang besarnya ialah Ishaq bin Rahawai. Imam Ishaq bin Rahawai dan Sa'id bin Musayyab berpendapat begitu. Tapi itu bukan pendapat jumhur ulama. Bukan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama untuk 7 orang. 7 gia. 1 ekor lembu. Hak di sini dia kata 10 ni, ni bukan kena mengena dengan masalah kurban ni. Bukan kena mengena dengan masalah kurban. Tapi orang yang nak pakai juga dia kata sebut dalam bab kurban kan ni. Ada kaitan lah tu. Apalagi hadis Ibnu Abbas tu sebut kurban. Cuma hak kata sebut 7 orang, kalau lembu tu 7 orang bukan bermakna tak boleh 10. Saja nak dapat kelebihan. Supaya saya kau lembu kalau seorang nak sebelah pun boleh juga. Atas nama seorang. Tidak kata mesti 7. Tapi lembu tu kan nak kira dalam keadaan biasa. Kalau unta pun boleh 7, dia disebutkan 7, lembu ni pun lebih kurang juga dari segi daging dia. Maka kalau nak kata, kalau sudah ada dalil bahawa unta ni boleh 10, lembu pun boleh jugalah. Atas dasar kias. Atas dasar kias. Tetapi jumhur ulama tak pakai gitu. Dia kata hak ni masalah Nabi bagi ni 1 ekor unta sama dengan 10 ekor kambing ni dari segi nilai dia. Nilai pada masa tu. Bukan untuk kurban. Kira-kiranya nilai kambing 10 ekor sama dengan 1 ekor unta. Gitu. Sebab tu Nabi menyamakan 1 ekor unta dengan 10 ekor kambing ni. Kalau kepada hak ni dia bagi 10 ekor kambing, hak ni dia bagi 1 ekor unta, sama dah. Dalam pembahagian ghanimah itu nak cerita tentang pembahagian harta rampasan perang tu, bukan cerita ke kurban ni. Dah banyak hadis sebut tu 7 belaka. Unta ke lembu ke 7 orang, 7 gia je. Gitu. Lepas tu lain-lain tu lebih kurang itulah. Nampaknya sekat tu dulu. Wallahu a'lam.